Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Okay, hai. Hari ni cikgu nak share cara jawab soalan matematik pengguna which is inilah silibus yang terbaru, silibus yang terbaru untuk tingkatan 4 KSSM. Okay, jom kita tengok soalan ni. Okay, untuk makluman adik-adik, ini adalah soalan daripada buku teks yang cikgu ambil praktis 10.1b. Kalau adik-adik nak tengok, dia ada dekat muka surat 289. Okay, jom kita baca soalan ni sama-sama. Of course, video ni direkod khas untuk kita bincangkan soalan nombor 2. Of course, cikgu skip lah soalan nombor 1 ni sebab lebih kepada perbincangan macam mana kita nak jawab soalan yang pattern macam soalan nombor 2 ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Okay. Bila kita dapat jadual macam ni, of course adik-adik kena baca dulu apa yang dia bagi tahu. Ini adalah pelan kewangan siapa? Pelan kewangan Puan Tong. So dekat sini dah mention gaji bersih. Gaji bersih meaning apa? Ini adalah pendapatan dia. Ini adalah pendapatan dia. Okay, next. Apa lagi yang dia beritahu kat sini? Of course, ini adalah detail perbelanjaan. Semua ni adalah perbelanjaan. So, untuk pengetahuan adik-adik yang dah belajar topik ni, matematik pengguna, pengurusan kewangan, of course, adik-adik dah didedahkan macam mana kita nak kira aliran tunai. Betul ke betul? So, aliran tunai adalah dekat sini. Aliran tunai adalah perbezaan antara pendapatan tolak belanja. Total 6,000 ni tolak dengan kesemua perbelanjaan dia, makanya baki. Baki ni adalah aliran tunai lah. Okay, itu step pertama yang adik kena faham lah. Dan jom kita tengok soalan. Apa yang dia tanya, adakah Puan Tong mengamalkan perbelanjaan secara berhemat? Okay, dia tanya adakah perbelanjaan tu Puan Tong belanja dengan berhemat? Maksudnya adakah dia berjimat, adakah amount yang digunakan tu banyak sangat ke, something like that lah. Okay, dia tak overdose dengan perbelanjaan dia, itulah maknanya. Okay, so now jom kita tengok satu persatu dengan setiap jenis perbelanjaan yang telah dilakukan oleh Puan Tong. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita tengok dulu dekat pinjaman rumah. Okey, sebelum cikgu nak mention, mention meaning nak membantu adik-adik untuk jawab soalan ini. Sangat penting untuk adik-adik kenal pasti yang mana satu perbelanjaan tetap ataupun perbelanjaan yang tidak tetap ataupun yang berubah. Okey, jom kita tengok dekat sini pinjaman rumah. Okey, yang ini of course dia adalah perbelanjaan tetap. Okey, ansuran kereta memang tetap, maintain setiap bulan memang RM700 sahaja. Melancong of course berubah. Kita boleh jadi tak payah pergi melancong. Kat sini boleh jimat tak? Boleh. Okay, sewa. Sewa apa ni? Okay, kat sini macam tergantung sikit. Tapi kita boleh assume ini adalah perbelanjaan sewa rumah contohnya. Okay, so dia adalah perbelanjaan tetap. Okay, I see. Tambang. Of course, tambang adalah perbelanjaan yang berubah. Okay. Tambang dia 900 sewa dia 1,500 sangat tinggi kos dekat sini. Okay, bil utility. Utility ni bil api, air, elektrik. Okay, so termasuk juga bil telefon ni. Bil utility RM250, dia adalah berubah. Bayaran tol berubah, dapur pun berubah. Kalau kita beli makan banyaklah dia. Pemberian kepada bapa pun boleh berubah. Ada lebih, kita bagi lebih kepada mak ayah. Simpanan of course berubah. Okay, no. Ini adalah kalau ikutkan ayolah, dia berubah lah. Dia bergantung kepada kita juga. Nak letak banyak atau letak sikit. Insurance, okay, insurance biasanya adalah tetap. Okay, so bila kita nak tengok ke setiap perbelanjaan yang Puan Tong buat, mestilah kita tengok kepada perbelanjaan yang berubah ni adik-adik. Faham ke faham? Perbelanjaan yang berubah, contoh melancong RM500. Tambang dia RM900, of course sebab dia melancong mungkin, ataupun dia pergi pekerja dia pakai public transport contoh. Okay, and then bil utility, bayaran tol, belanja dapur, apa lagi? Pemberian kepada ibu bapa, okay, dan simpanannya 100. So dekat sini kita kena kaji. Adakah Puan Tong ni melakukan perbelanjaan dengan sangat baik? So kalau kita tengok dekat sini, kita boleh nilaikan yang bahawasanya Puan Tong tidak berhemah. Kenapa cikgu kata dia tidak berhemah?
Of course, perkara pertama paling ketara adalah pada simpanan dia. Simpanannya sangat sikit, RM100. Supposedly boleh tak dia buat simpanan lebih? Boleh adik-adik. And then kita tengok lagi, dia punya melancong RM500. Boleh tak dikurangkan kadar melancong? Of course, sangat boleh. Tambang dia pun boleh dikurangkan lagi. Okay, nampak tak dekat sini? So dekat sini kita boleh mention Puan Tong tidak berhemah. Kerana kita boleh ambilkan bahagian simpanan ni kerana simpanannya sangat rendah. Kerana jumlah simpanannya sangat rendah. Dan untuk pengetahuan adik-adik, kalaulah gaji kita RM6,000, ini pembelajaran ni sangat penting tau. Bukan setakat cikgu nak bantu adik-adik faham kalau kita buat latihan matematik tingkatan 4, tapi dia sangat relate dengan bila adik-adik besar nanti pegang ilmu ni sampai bila-bila. Kalaulah pendapatan kita RM6,000 sebulan, tak kisah adik-adik akan bekerja apa pun lepas ni, pastikan daripada pendapatan kita ni 10% disimpan. Itulah langkah terbaik dan langkah bijak. Okay, so kalau dekat sini gaji Puan Tong nilainya berapa? RM6,000. Kalau 10% sepatutnya dia patutnya simpan RM600 lah sepatutnya. So kita boleh mentionkan benda yang cikgu share tadi. Puan Tong tidak berhemah kerana sekurang-kurangnya. Okay. Kerana sekurang-kurangnya Puan Tong perlu menyimpan apa? Perlu menyimpan 10% daripada gajinya. Macam ni adik-adik boleh jawab. Okay, faham? Sebab untuk pengetahuan adik, ini soalan ni adalah subjektif. Dia tak rigid kepada number. Terpulang pada adik-adik untuk komen lah bagaimana Puan Tong berbelanja. Alright, boleh setakat ni? Alright, good job. So now, kita settle untuk soalan A. Kita move on kepada soalan B. Apa yang soalan tanya? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alright, okay. Saya nak clearkan kat sini sekejap sebelum kita pergi kepada soalan soalan B. Alright, adakah Puan Tong boleh mencapai matlamat kewangan dia? Okay, of course, kita belajar ni sebab ada matlamat. Kita nak beli tu, nak beli ni, mesti kena ada planning. Kita kena buat kira-kira. That's why adik-adik belajar topik ni sebenarnya. Aku ni mampu ke tak nak beli kereta? Aku ni mampu ke nak cuti hujung tahun ni? That's why adik-adik dedahkan dengan ilmu ni. Okay, so jom kita tengok contoh soalan ni. Dia tanya, adakah Puan Tong boleh mencapai matlamat kewangan jangka pendek? Jangka panjang. Jika beliau ingin membeli harta tanah yang bernilai RM500,000 dalam jangka masa 6 tahun dengan corak perbelanjaan sekarang ni. Layak ataupun tidak? Ini yang soalan tanya dengan kita. Puan Tong ni ada impian dia nak beli harta tanah RM500,000. Daripada mana duit RM500,000 ni yang Puan Tong boleh gunakan? Of course daripada jumlah simpanan ni. Of course dia simpan untuk macam-macam tujuan. Sama ada emergency, anak sakit, diri dia sakit ke, aksiden ke, kereta rosak ke, contoh. Ataupun kita boleh gunakan simpanan untuk tujuan pelancongan, nak pergi kelas tu, pergi kelas ni, belajar sana, belajar sini, itu tujuannya simpanan. Tapi dalam kes Puan Tong, dia berhajat untuk beli harta tanah. Makanya dia kena spend daripada simpanan ni lah. Okay, cukup sekarang itu asas yang ada adik kena tahu. So sekarang ni, macam mana cikgu nak jawab soalan ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengar betul-betul. Dalam tempoh 6 tahun, apa matlamat Puan Tong? Puan Tong nak cakap Puan Chong pula. Puan Tong, dia nak beli harta tanah. Nak beli harta tanah. Harta tanah lah, senang cerita. Harga dia berapa? RM500,000. Okay, of course, bila nak beli RM500,000, kita kena planning daripada sekarang. Daripada sekarang ni, maksud cikgu dari sekarang, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Berapakah jumlah simpanan yang aku kena simpan setiap tahun ni bila dikumpulkan sampai 6 tahun ni, aku cukup RM500,000 dan memampukan aku untuk beli harta tanah tu. Faham ke faham? So daripada sini adik-adik boleh kira sebenarnya. Macam mana kita nak kira? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Of course, step yang pertama, daripada nilai RM500,000 yang adik-adik nak simpan dalam tempoh 6 tahun ni, kita kena bahagikan dengan 6 tahun dulu. Supaya kita tahu berapakah nilai simpanan dalam tempoh setahun. Faham? So, tekan kalkulator, bantu cikgu sama-sama. RM500,000 bahagi dengan 6. End up, adik-adik akan dapat RM83,333 poin tu lah. Okay? So, jadinya RM83,000
333.33. Let's say cikgu ambil 24 perpuluhan. Makanya dekat sini, apa yang adik kena tahu adalah setiap tahun ni adik kena simpan RM 83,000. Ni pun sama. Itu maknanya kita buat pembahagian ni supaya adik tahu. And so on, sama, semua sama. Kalau adik berjaya simpanan tempoh setahun, amount yang ini, makanya kita boleh beli harta tanah. Kuantum boleh lah. Okay, so sekarang ni kita dah tahu. Ini adalah nilai dalam tempoh setahun. So sekarang ni, kita kena kira lah dalam tempoh sebulan, kita kena simpan berapa ribu. Berapa ribu ke berapa ratus. Tengoklah pengiraan nanti. So let's say, daripada pengiraan yang kita dah kira tadi, bahagikan berapa untuk dapatkan sebulan? Adik-adik? Of course lah, setahun yang ini, bahagi 12 bulan lah. So bahagikan dengan 12 bulan. Adik-adik akan dapat 6,944 ringgit. Okey, so inilah nilai dia yang perlu kuantum simpan. Okey, inilah nilai simpanan yang perlu kuantum simpan kalau dia berhajat untuk beli harta tanah 500,000 tu. Faham adik-adik? Inilah nilai dia. Tapi sebulan 6,944. Sekarang ni, tadi cikgu dah mention, duit setiap bulan ni biasanya kita akan simpan dekat mana? Mestilah dalam bahagian simpanan ni betul. Tapi tengok perbelanjaan dia, RM100 untuk simpanan. Cukup ke cukup? Mampu ataupun tidak mampu? Boleh capai matlamat tak kewangan jangka pendek ni? Of course jawapannya tidak boleh. Kerana apa? Adik-adik boleh buat pengiraan ni tadi. Kerana nilai simpanan setiap bulan, nilai simpanan setiap bulan yang perlu disimpan adalah RM 6,944 untuk membolehkan, ni cikgu tulis short form untuk membolehkan kuantum membeli harta tanah tu yang bernilai 500,000. Faham ke faham? So ini antara cara atau kaedah yang adik boleh guna bila dapat soalan ni dan jawab soalan ni. Faham? So dengan corak perbelanjaan ni, kuantum memang tak mampu beli harta tanah tu. Sebab kita dah kira dah tadi, berapa jumlah simpanan yang dia perlu ada? RM6,944 sebulan. Tapi yang disimpan RM100. Faham ke faham setakat ni? Kalau faham, Alhamdulillah. Okey, jadi cikgu harap video ni dapat membantu menambah kefahaman adik-adik berkaitan dengan matematik. Okey? So jadi, kalau rasa video cikgu Insyirah ni membantu, jangan lupa klik like, share dan subscribe IPCHD channel untuk belajar matematik bersama cikgu Insyirah. Jadi itu saja video kita kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.